Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-75 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita bersyukur Allah masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kurniaan. Moga-moga dengan itu menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat, saya nampak ada Izzati Muhammad Daniel Rosni, kemudian Salawati, Kak Safiyah Sapian, Meriam Ismail, Fauzia Ahmad, Zainab Mahmud, kemudian Munirah Ahmad, kemudian Karimah binti Abu Bakar, Galik Spirit, Zainab Mahmud, Kutina binti Abdullah, Izzi Aish, Nur Azza Abdul Aziz, Siraj Rusnah, Noraziyah Mukhtar, dan kemudian Zaliha Kamaruddin serta Fauzia Ahmad dan sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Yaya Lia, Faris Farish dan juga Azima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa. Kita mula masuk pada tajuk yang baru. Kita mula masuk pada tajuk yang mana Imam Tirmizi berkata, Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah terjemahannya? Lebih baik kita perbetulkan dahulu niat kita terlebih dahulu. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pada hari ini kita akan berkongsi tentang kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dan daripada 56 bab kita telah masuk pada bab yang ke-40. Kita telah tiba pada bab yang ke-40. Lalu apakah tajuk bab yang ke-40 pada muka surat yang ke-203? Muka surat 203. Lalu kita berada pada muka surat 203, bab yang ke-40, riwayat yang ke-262. Riwayat yang ke-262. Jom kita lihat tajuk yang telah diletakkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Berkatalah Imam Tirmizi berkenaan dengan tajuk yang ke-40 ini, Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita telah belajar sebelum ini tentang apakah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hendak tidur. Maka pada hari ini kita akan pelajari bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat ini ada lebih kurang 24 hadis. Dalam bab ini, dalam bab ini ada lebih kurang 24 hadis. Banyak yang mana menceritakan tentang ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lebih kurang 24 riwayat yang kita akan baca, yang kita akan perhatikan riwayat-riwayat tersebut. Daripada 24 riwayat tersebut, daripada 24,
Tiga riwayat pertama ini maknanya adalah lebih kurang sama. Tetapi Imam Tirmizi sengaja membawakan tiga riwayat pertama ini. Riwayat 262, 263 dan 264 supaya kita benar-benar faham apakah tujuan ibadah nombor satu, apakah tujuan ibadah, lalu diulang. Tiga riwayat itu walaupun sanadnya berbeza tetapi matannya adalah sama untuk memberi kefahaman kepada kita apakah tujuan ibadah. Dan yang kedua, untuk menguatkan dan juga pada waktu itu agar riwayat ini saling menyokong antara satu sama lain. Maka inilah riwayat yang ke-40. Maka ada berapa riwayat pada keseluruhan bab ini? Ada 24 riwayat pada keseluruhan bab yang menceritakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat riwayat yang ke-262. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Moga-moga lebih ramai yang mengenai tentang syama'il baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita perhatikan terjemahannya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id dan Bishr bin Mu'adz. Kedua-dua ini meriwayatkan berkata, haddatsana Abu Awanah daripada Ziyad bin Ilaqah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu yang berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sehingga bengkak kedua-dua telapak kaki baginda. Masya-Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana salat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sehingga bengkak kedua-dua telapak kaki baginda. Intafakhat, menjadi bengkak telapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bengkak? Maka kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, wastamarra 'ala al-ijtihad fi shalah. Bengkaknya tapak kaki Nabi bukannya menunjukkan semalam dua Nabi beribadah bersungguh-sungguh, tetapi istimrar, berterusannya Nabi SAW solat dan berterus, bukan sekadar berterusan, min tuli qiyamih, bagaimana panjangnya dan lamanya Nabi berdiri. Satu, Nabi berdiri dengan lama, dan berterusan itulah keadaan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sini masya-Allah kita nampak bagaimana ibadah luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bengkak. Selalunya kaki tak bengkak kalau sekadar berdiri 2 jam ataupun 3 jam ataupun sekadar berdiri lama untuk tempoh 1-2 malam. Tetapi bengkaknya menunjukkan itulah amalan Nabi yang berterusan dan itulah menggambarkan lamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya di sini Imam Bajuri rahimahullah menegaskan berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, maka sepatutnya seseorang itu dia solat dengan keadaan pada waktu itu memperbanyakkan ibadahnya selagi mana ibadah itu tidak menjadikan dia bosan. Sebab itu disebutkan di sini malam yalzam alaihi malal wasa'amah. Seseorang itu digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah, kata Imam Bajuri, berdasarkan untuk kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat selagi mana ibadah itu tidak mendatangkan bosan. Kalaulah ketika mana ibadah itu menjadikan dia bosan, bagus untuk pada waktu itu dia tinggalkan sementara ibadah-ibadah sunnah
Adapun yang fardu tetap kita kena buat. Sebab itu disebutkan di sini, wa illa, kalaulah lamanya beribadah boleh mendatangkan bosan, kata Imam Bajuri, fal aula, maka pada waktu itu afdalnya tarku, meninggalkan apa yang mana dia buat sementara. Lalu sebab itu daripada sini berdasarkan hadis ini, lalu kita lihat banyaknya Nabi SAW beribadah. Lalu kadang-kadang kita pun nak buat, tetapi kita tak biasakan dahulu diri kita. Kita pada waktu itu tak pupukkan dahulu istiqamah itu pada diri kita. Bila kita dengar terus malam ni juga kita tak nak tidur sepanjang malam. Maka pada waktu itu Imam Bajuri menegur, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah. Maka hendaklah ibadah itu adalah kadar yang mana menjadikan manusia tidak bosan. Kenapa? Sebab ada sepotong hadis Nabi SAW yang mana sabda Nabi SAW, alaikum, hendaklah kamu melazimi minal a'mal, daripada amalan-amalan, ma tutiqun, apa yang kamu mampu. Lalu Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu lazimi amalan ikut kemampuan kamu. Kenapa? Yang sabda Nabi SAW, fa inna Allah, sesungguhnya Allah, la yamal, tidak pernah berhenti memberikan pahala, hatta, sehinggalah, tamallu, kamu yang merasa bosan. Lalu sebab itu daripada sini kita belajar, walaupun daripada amalan Nabi kita nampak sepatutnya kita mencontohi banyaknya beribadah, kuatnya beribadah, tetapi daripada riwayat yang lain Imam Bajuri menegaskan bukan banyak itu yang kita kejar kalaulah tak mampu, tetapi istiqamah itu yang penting. Macam mana kita lihat kaki Nabi bengkak kerana berterusan Nabi beribadah begitu. Lalu pada waktu itu ambillah amalan-amalan ikut kemampuan kita satu, dan yang kedua peganglah amalan itu istiqamah. Janganlah sekejap kita bangun malam kemudian lepas tu dah tak bangun-bangun. Ambil amalan yang boleh menjadikan kita istiqamah, walaupun bila kita membaca sabdaan baginda kita teringin untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kerana Nabi SAW bersabda, Allah tidak pernah berhenti memberi pahala, akan tetapi manusia itulah berhenti kerana dia merasa bosan, kerana dia merasa lesu, yang mana itu kadang-kadang sifat manusia apabila dia melakukan sesuatu tanpa mengikut pada waktu itu kemampuan dia. Maka ini yang Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala tegur dan sebutkan dalam kitab beliau. Maka ketika mana melihat keadaan Nabi SAW, faqilalah, maka ada orang yang mana berkata kepada baginda Nabi SAW. Maka pada waktu itu ada orang yang berkata kepada Nabi, atakallafu hadha, mengapa Tuan memaksa diri dengan perbuatan ini? Ada yang bertanya, mengapa Tuan memaksa diri beribadah hingga kaki bengkak? Wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu wahai Rasulullah yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang akan datang. Maka daripada soalan ini kita mula nampak yang bertanya soalan ini pada waktu itu dia bertanya seolah-olah mengapa Rasulullah beribadah begitu banyak padahal dosa telah diampunkan. Maka daripada sini kita boleh faham kebanyakan manusia menyangka bahawa pada waktu itu ibadah adalah kerana banyak dosa. Lalu sebab itu ibadah. Sebab itu Imam Bajuri menyebutkan juga di sini, apakah maksud daripada pertanyaan ini? Daripada pertanyaan ini adalah selalunya orang-orang beribadah pada waktu itu kerana banyak dosa. Seperti mana kita pun faham begitu. Banyak dosa, maka sebab itu ibadah tak henti-henti. Maka sebab itu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sunnah dengan begitu dahsyat dalam keadaan sehingga bengkak kakimu wahai Rasulullah, padahal Allah telah ampunkan dosa kamu? Maka pertanyaan sahabat ini, kata Imam Bajuri, menggambarkan bahawa kenapa Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk beribadah, padahal Nabi tidak perlu takut kepada dosa kerana dosa Nabi SAW telah diampunkan.
Maka di sinilah kita nampak bagaimana Nabi SAW betulkan pemahaman tersebut, pemahaman yang ada juga pada kita, yang mana kita selalu ingat bila banyak dosa je ibadah. Orang yang banyak dosa sahaja yang patut ibadah banyak supaya dosanya diampunkan. Maka Nabi SAW berkata tidak. Kenapakah aku mesti beribadah banyak? Sabda Nabi SAW, ya, walaupun aku telah diampunkan dosa. Maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lalu, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi betulkan pemahaman. Nabi bersabda, tidak, kita beribadah bukan kerana banyaknya dosa. Lalu banyak orang beribadah kerana dia rasa dirinya dosanya banyak. Dia sebelum pencen, dia tak pernah ada waktu untuk pada waktu itu beribadah. Kerana sibuknya bekerja. Kerana sibuknya pada waktu itu bekerja untuk majikan dia. Lalu sekarang ni dia nak beribadah kerana pada waktu itu dia rasa bersalah atas apa yang dia tak pernah sempat buat sebelum ini. Maka itu yang kebanyakan manusia faham. Dan bukanlah itu salah, tidak. Tetapi itulah kebanyakan yang orang biasa faham bahawa ibadah itu adalah kerana adanya dosa. Lalu banyakkan ibadah supaya boleh imbangkan dosa, boleh menghapuskan dosa. Maka di sini baginda Nabi SAW bersabda, tidak. Aku beribadah walaupun aku telah diampunkan dosa. Tetapi Nabi SAW bersabda menjawab soalan tersebut bahawa ya, jangan terkejut, jangan hairan kerana ibadahnya aku walaupun telah diampunkan dosa-dosa aku, tetapi ibadah ini adalah untuk menunjukkan rasa syukur. Untuk menunjukkan rasa syukur. Seolah-olah baginda Nabi SAW bersabda dengan ungkapan baginda, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba bersyukur? Seolah-olah maksud Nabi SAW, kata Imam Bajuri, a'atrukul mubalaghah. Patutkah aku meninggalkan pada waktu itu beribadah bersungguh-sungguh hanya kerana telah diampunkan dosa? Maka tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka daripada sini kita nampak bahawa ibadah yang paling tinggi adalah ibadah kerana rasa syukur. Itu ibadah yang paling tinggi. Ibadah dengan niat kerana merasa bersyukur. Sebab itu Imam Bajuri menukilkan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Rabi'ul Abrar, yang mana di situ adanya nukilan daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyidina Ali, orang yang menyembah Allah kerana semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran, maka inilah ibadahnya orang yang berpemikiran berniaga. Lalu dia mencari ada pahala ke tak. Dia buat bukan kerana Allah suruh semata-mata. Berapa banyak pahala kalau buat ini? Bukanlah salah, tetapi itu adalah ibadahnya para peniaga. Dia nak exchange. Ibadah ni apa dia dapat, ibadah ni apa dia dapat. Tidak salah, bahkan itu juga dituntut. Maka ini adalah ibadahnya peniaga. Dia buat sesuatu kerana nak dapat sesuatu. Maka ini adalah ibadah peniaga. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang beribadah kerana mengharapkan pahala. Seterusnya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Rabi'ul Abrar yang dinukilkan oleh Imam Bajuri, wa inna qauman abadu rahbatan, ada juga orang yang beribadah kerana takut akan azab-azab Allah. Fatilka ibadatul abid, maka ibadah ini adalah ibadah hamba abdi. Hamba abdi punya ibadah kerana dia takutkan tuan dia, lalu dia buat kerana takut. Lalu kerana takut, maka itu pun kita nampak bahawa kita diperintahkan untuk beribadah begitu. Tetapi ini adalah level orang-orang biasa seperti kita. Akan tetapi kata Sayyidina Ali, akan tetapi ada orang yang mana benar-benar faham kenapakah mereka beribadah. Mereka beribadah seperti mana yang Nabi SAW sabda dan ajar, afala akunu abdan syakura. Mereka ini beribadah kerana bersyukur. Lalu dia beribadah bukan kerana semata-mata mengharapkan pahala. Dia beribadah bukan semata-mata kerana takutkan seksa, tetapi dia beribadah kerana dia bersyukur sebagai seorang hamba. Sebab itu Nabi SAW bersabda, afala akunu
'abdan syakura. Maka tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Lalu orang tu bertanya kepada Nabi SAW, selalunya orang beribadah kerana nak diampunkan dosa, tetapi engkau dosa telah diampunkan, kenapakah engkau beribadah seperti ini? Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW, pada waktu itu Nabi SAW maklumkan, tidak, aku beribadah bukan kerana sekadar untuk diampunkan dosa, tetapi aku beribadah kerana pada waktu itu nak menjadi hamba yang bersyukur. Maka inilah Nabi SAW mengajar kepada kita. Seterusnya kata Imam Bajuri rahimahullahu taala di sini, pada ucapan Nabi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Maka daripada sini kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, maka kita nampak di sini orang-orang yang bersifat syukur itu adalah orang yang bersifat hamba. Orang yang bersifat syukur, maka itu adalah orang yang bersifat hamba. Maka orang yang benar-benar ingat dirinya adalah hamba, dia akan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penerangan, dan dua hadis berikut adalah lebih kurang sama maknanya. Cuma sanad dia berbeza, dia punya rantaian perawinya sedikit berbeza. Hadis ini adalah Mughirah bin Syu'bah. Hadis dua yang berikutnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jom kita baca sanad, matan dan juga terjemahannya. Muka surat 204. Pada muka surat 204, riwayat 263. Maka daripada sini dan kita lihat hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Ammarin al-Husain bin Hurith qala akhbarana al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah qala faqila lahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka anna Allah ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا أبي عمار الحسين بن حورث أخبرنا الفضل بن موسى daripada Muhammad bin Amr daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sehingga bengkak kedua-dua telapak kaki baginda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Tuan buat ini sedangkan Tuan telah diampunkan, sedangkan telah datang kepada Tuan ayat yang menunjukkan pengampunan Tuan, bahawa Allah telah mengampunkan dosa Tuan yang lalu dan yang akan datang. Maka baginda Nabi SAW bersabda, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lalu daripada sini kita kena betulkan niat kita nak beribadah kerana syukur. Bukan sekadar kita nak beribadah kerana pahala, walaupun itu sebenarnya tidak salah. Bukanlah sekadar kita nak beribadah kerana takut seksa, walaupun sebenarnya itu tidak salah. Tetapi maqam para Nabi ataupun bagaimana Nabi mengajar kepada kita, membetulkan pemahaman kita tentang ibadah. Nabi mengajar kepada kita, beribadahlah kerana syukur atas apa jua nikmat yang Allah berikan, dan itulah sifat seorang hamba. Riwayat yang seterusnya 264. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Isa bin Uthman bin Isa bin Abdurrahman ar-Ramli qala haddatsani ammi Yahya bin Isa ar-Ramli an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum yusalli hatta tantafikha qadamah fayuqalu lahu taf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qal afala akunu abdan syakura. Lalu tiga-tiga hadis ni adalah sama lebih kurang dia punya matan. Imam Tirmizi bawakan sebanyak 3 kali nak menguatkan pada waktu itu tajuk beliau, itulah ibadah Nabi adalah kerana sifat syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Isa bin Uthman bin Isa bin Abdurrahman ar-Ramli berkata, haddatsani pakcikku Yahya bin Isa ar-Ramli daripada Al-A'mash daripada Abi Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat sehingga bengkak kedua-dua telapak kaki baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya,
tuan buat ini sedangkan Allah telah mengampunkan dosa tuan yang lalu dan yang akan datang. Baginda Nabi SAW bersabda, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lalu ibadahnya aku bukan kerana dosa, ya dosa aku telah diampunkan, tetapi ibadahnya aku kerana syukurnya aku kepada Allah. Walhal kalaulah kita lihat kehidupan Nabi SAW, sangat-sangat sederhana. Nabi punya rumah, Nabi punya makan minum yang kita telah baca, sangat-sangat sederhana. Apatah lagi dengan nikmat yang kita ada, bagaimana pula sepatutnya tahap syukur kita yang sepatutnya kita zahirkan pada ibadah. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita berhenti di sini. Hari ini kita dah belajar tentang satu perkara yang mungkin pertama kali kita dengar. Itulah bagaimana ibadahnya Nabi adalah untuk Nabi menzahirkan rasa bersyukur, dan itulah sepatutnya tujuan beribadah, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Moga-moga bermanfaat. Untuk sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua. Kita jumpa pada jam 6 petang ini dalam program Hamba Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.